Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita dengar hadis pendek-pendek je sebelum tidur kepada tuan-tuan perempuan, ampun maaf kerana tak maklumkan malam ni tak ada kuliah, tak sedar pula, tak perasan masa berlalu dengan begitu cepat. Jadi pada malam ni sedikit saja hadis kita nak belajar anak-anak sekalian iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa man kana an yukzafa fin nari ahabba ilaihi min an yarji'a fil kufri ba'da an ankazahu Allah minhu." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW sabda, ada 3 tanda seseorang itu mendapat kemanisan iman. Jadi iman ni sebenarnya ada rasa manis itu. Umpamanya kalau kita minum minuman yang sangat menggembirakan kita, menyeronokkan kita, kita suka minum air apa contohnya? Katalah kita minum kopi di mana-mana tempat maka bila kita lalu kat situ tengok sedapnya kopi. Kalau kita pergi ke Kelang sebagai contohnya, ada lontong Kelang, kita makan lontong Kelang ni, kita ingat nak makan lagi walaupun musim PKP, pergi minta rider pergi belikan jauh-jauh. Begitu juga kalau kita pergi ke Melaka, ke Umbai, jangan lupa singgah dekat yang tempat ikan bakar. Maknanya dalam kehidupan ni kita dibandingkan Nabi SAW, satu bandingan Nabi kemukakan bahawa iman ni ada kemanisan dia, ada keseronokan dia. Jadi antara perkara yang menyebabkan keseronokan iman ni, tanda-tandanya nombor satu sekali, kita cintakan Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Kalau contohnya tiba waktu semayang, mana yang lebih dahulu? Main pingpong ke semayang? Tengok TV ke semayang? Ataupun main WhatsApp ke ataupun semayang? Mana satu agaknya? Tuan-tuan perempuan sekalian, jadi ini semudah untuk kita faham. Mana cinta Allah dan Rasulnya lebih daripada perkara-perkara yang lain. Itu tanda dalam diri kita ada keseronokan beriman kepada Allah. Ubudiyah itu, rasa perhambaan kepada Allah. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan kita cinta kepada seorang Islam itu semata-mata kerana Allah. Ini kita sayang kepada seseorang sebagai contohnya rakan sepejabat, adik-beradik, siapa saja. Kita cinta ni kerana apa? Kerana satu perkara yang bermatlamatkan keduniaan ke, keseronokan ke, mungkin ada gamers pada hari ni, kena kawannya jauh dekat Brazil main game dengan cerita lah. Abang pun tak tahu orang-orang cerita macam tu Jadi mana satu kita cinta seseorang itu kerana Allah ke ataupun kerana satu benda bersifat keduniaan. Jadi itu perkara yang kita kena sedarkan diri kita balik semula, muhasabah diri balik semula. Kalau kita cinta orang itu kerana Allah, semata-mata kerana Allah, maka tahniah, itu tanda iman kita ada kemanisannya. Yang ketiga, sabda Nabi SAW lagi, itu seseorang yang bimbang, dia jatuh melakukan perkara-perkara kekufuran dan juga perkara-perkara maksiat, dibimbang melakukan perkara-perkara yang berdosa, menyebabkan dia berdosa, macam dia bimbang dicampakkan ke dalam neraka. Kan? Dia bimbang bagaimana dicampakkan ke dalam api. Kita kalau bayangkan nak campak dalam api, mungkinlah tak terfikir. Tapi cuba kita bayangkan kalau orang rumah terbakar. Takut tak? Takut kan? Jadi begitulah bandingan orang nak melakukan dosa, dia terbayang dirinya kalau dibakar dalam rumahnya sendiri, terbakar rumahnya contoh. Maka orang yang sedemikian, yang pertama tadi, dia mengutamakan Allah lebih daripada perkara lain, Allah dan Rasulnya. Nombor dua, cinta orang-orang lain kerana Allah. Cinta pada ibu, cinta pada ayah, cinta pada adik-beradik, cinta pada saudara, cinta pada siapa saja tapi kerana Allah. Yang ketiga, dia takut nak melakukan maksiat sebagaimana dia bimbang kalau dia dicampak ke dalam api. Dia bimbang rumahnya terbakar, dia bimbang rentung dalam kereta. Tengok kan, kadang-kadang kita kat highway tiba-tiba tengok ada kereta terbakar, na'udzubillah. Kita pernah belajar bila lihat ada satu musibah berlaku pada orang, jangan lupa untuk amalkan doa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kalau kita mengamalkan doa ini, maka Allah akan selamatkan kita daripada musibah yang berlaku pada orang itu. Kita nampak orang aksiden kat jalanan, kat jalan raya, baca doa ni. Kita nampak orang dalam kesusahan, kita pergi ke hospital, melawat orang sakit, tenat, baca doa ni. Ditimpa penyakit tentu, baca doa ni. Cuba ikut, alhamdulillahilladzi afani mimma
ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kalau orang yang kita lihat tu lelaki, hu. Kalau perempuan, ha. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaha bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Syukur pada Allah yang telah mengafiatkan aku daripada apa yang menimpanya. Sungguhnya Allah telah melebihkan aku di atas ciptaannya begitu banyak sekali. Hadis yang kedua untuk kita sebelum tidur malam ni, mudah-mudahan kita tidur dalam iman, kita tidur dalam ingat sabda Nabi. Jadikanlah waktu kita nak jumpa, nak bermalam, nak tidur pada malam ni, jadikan yang terakhir sekali kita mendengar sama ada kalam Tuhan ataupun kalam Rasulullah SAW. Inna Allah Ta'ala yaqul yawmal qiyamah ayna mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, hadis sahih riwayat Muslim, pada hari kiamat nanti Allah akan bertanya, di manakah orang yang mencintai satu sama lain? Kerana aku. Pada hari ini aku akan menaunginya di bawah naunganku, sedangkan pada hari ini tiada naungan melainkan naungan aku saja. Jadi kat sini menunjukkan kepada kita dalam hidup ni kena ada perasaan sayang kepada seseorang kerana Allah SWT. Alangkah baiknya kalau kita kat sekolah, kat asrama, kawan baik kita yang sesama bangun tahajud, kawan baik kita yang sama bangun sembahyang, yang rajin sembahyang berjemaah, sembahyang sunat, rajin puasa sunat, kan? Kat universiti kat Long sebagai contohnya, dapatkan kawan yang macam tu yang akan mengingatkan kita kepada Allah selalu. Jadi orang seperti ini akan memberi syafaat kepada kita di akhirat dan membantu kita untuk dapat di bawah naungan Allah nanti. Baik, jadi hadis yang terakhir pada malam ni, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a ala dhalik wa tafarraqa alayhi, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah, wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim binahwi. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dan dia terdapat dalam Bukhari dan Muslim, ada 7 golongan yang akan dapat naungan di bawah arasy Allah nanti. Yang pertama adalah imam yang adil, maknanya pemimpin yang adil, yang tidak mengambil kesempatan terhadap rakyat. Yang kedua, seorang pemuda yang hidupnya dalam mentaati Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Bila dia keluar masjid, hatinya membuak-buak ingin pergi ke masjid balik semula. Kalau kita besok dah habis PKP, kita ajak anak-anak kita kalau dalam perjalanan ke mana saja, balik kampung ke mana saja, biasakan diri kita berhenti dekat masjid ataupun kat surau. Walaupun kalau kita sampai kat kampung, rumah ayah, ibu ayah kita memang ada tempat sembahyang, mudah sembahyang, tidak. Itu satu perkara. Tapi yang penting kita ikat hati anak-anak kita dengan masjid. Di mana saja kita lalu, berhenti kat masjid. Besok kau pergi sejauh negara kat mana sekalipun, kau cari ini tempat yang paling damai dalam kehidupanmu. Di sini orang-orang bertakwa, di sini berhimpunnya orang saleh. Jadi jadikan masjid ini tempat kegiatan kita seharian. Lagi dalam konteks yang kita bincang ini, 2 orang yang bercinta kerana Allah, berhimpun kerana Allah, berpisah kerana Allah juga. Maknanya berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kemudian seorang lelaki yang ingat Allah pada waktu keseorangan, lalu menangis setelah dia mengingat dosa-dosanya. Dia duduk semua teringat, Allah banyaknya dosa aku, Allah tutup dosa aku tutup keaiban aku. Kalaulah keaiban dibuka, tentulah semua orang akan benci pada aku. Banyaknya dosa aku, banyaknya kekurangan aku. Nangis dia. Jadi biasanya waktu yang paling berkualiti untuk ingat Allah macam ni adalah waktu malam. Kemudian seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang berpangkat, berkedudukan, mempunyai kecantikan untuk melakukan perbuatan yang haram itu, untuk melakukan zina, lalu dia berkata, aku takutkan Allah. Dan yang terakhir sekali, seorang yang suka bersedekah dalam keadaan tiada siapa mengetahui sedekahnya. Isterinya pun tak tahu, anaknya pun tak tahu. Dalam tamsilan Nabi ni, dia menafkahkan harta dengan tangan kanan, tangan kirinya tak tahu. Macam mana tangan kiri tak tahu? Maksudnya kat situ, dia menyembunyikan sedekah dia. Jadi kita kena latih diri kita untuk rajin bersedekah. Pada ini nak transfer duit pada
masjid contohnya, kepada surau, tempat-tempat ni kadang-kadang kekurangan duit, rumah-rumah anak yatim, tahfiz dan sebagainya. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan yang bersedekah secara kerap dan ikhlas, bukan pada banyaknya tapi pada kerapnya. Allah tak tengok pada nilai dia, tapi Allah tengok pada ikhlas dia. Walaupun RM1, tapi orang ni dalam koceknya cuma ada RM2, dia bagi RM1, dapat 1/2, 50%. Tapi kalau orang tu bagi RM1,000, dalam simpanannya ada RM1,000,000, RM1,000 tu berapa nilai? Sikit kan? Jadi nak menunjukkan orang miskin bersungguh-sungguh untuk sedekah. Dulu ada satu orang alim tau dekat Kedah. Dia lama dulu, cerita lebih 10 tahun lalu. Dia ni buat satu ma'at tahfiz. Lepas tu dia berdakwah, dia orang baik, orang soleh. Maka dia pun nak ma'at tahfiz ni perlukan keuangan. Ramailah orang derma sebagainya. Dan ustaz ni memang hidupnya untuk berdakwah, untuk menyampaikan ilmu. Tak ada ambil apa sekalipun kesempatan daripada kedudukannya. Maka satu malam ketika habis sembahyang isyak, datanglah seorang lelaki. Dia datang isteri dia lah naik motor. Tuan Guru, saya datang dari jauh nak jumpa Tuan Guru ni. 2 jam perjalanan, 2 jam naik motor, 2 jam dia 2 jam. Kedah kan besar kan, perlu tak ada kesihatan. Tuan Guru, saya nak bagi derma tak banyak Tuan Guru, tahun ni je mampu bagi, InsyaAllah tahun depan dan lebih lagi. Terima Tuan Guru banyak dia bagi. Dia naik motor dia jauh, dia bagi RM10,000. RM10,000 dia bagi. Kalau ada lebih saya bagi lebih Tuan Guru, tapi ni je ada. Dari mana tuan datang? 2 jam perjalanan naik motor. RM10,000 bukanlah angka yang kecil. Untuk orang kaya pun besar nilai. Tapi orang ni naik motor daripada jauh. Dia kata, Tuan Guru, insyaAllah tahun depan doakan bersih, saya tambah, saya bagi lebih. Dia pun balik. Masya Allah, 2 jam perjalanan naik motor hanyalah untuk menghantar duit kepada Tuan Guru disayangi, RM10,000. Inilah dia orang yang wali Allah sebenar-benarnya. Jadi mudah-mudahan Allah beri kepada kita peluang untuk melakukan kebaikan. Benda yang kita belajar malam ni adalah cinta orang lain kerana Allah, sayang pada orang lain kerana Allah. Sebab di akhirat nanti akan dapat syafaat orang itu dan juga diberi pangkat di sisi Allah SWT. Dan sebenarnya bila kita sayang kat orang, kita kena cakap pada dia, saya cintakan awak kerana Allah. Saya ingat, saya cintakan awak kerana Allah. Tapi sebut gitu orang pelik lah kan. Dan sebenarnya kita sebut begitu, orang tu kena jawab, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau cinta pada aku kerananya. Contohnya sayang kat Aman sayang awak kerana Allah, awak ni orang baik, saya doakan awak berjaya dunia akhirat. Aman kena jawab balik, semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau menyayangiku kerananya. Jadi kita kata pada orang kita sayang, uhibbuka fillah, maka dijawab ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi, ataupun ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintai engkau juga macam mana aku mencintai engkau kerana Allah. Jadi moga Allah cinta pada engkau macam kau cinta pada aku. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita dengan sedikit ingatan malam ni. Ingat, cinta itu akan manfaat untuk kita di akhirat. Cinta yang kerana Allah SWT. Suka kerana Allah, sayang kerana Allah. Jadi terima kasih untuk kita dapat satu renungan pada malam ni. Moga-moga kita tidur pada malam ni dengan sedikit baja yang menyuburkan iman. Ilmu yang menambah kedudukan kita di sisi Tuhan. Kerana tiadalah kemuliaan lebih daripada membaca kalam Tuhan dan kalam manusia pilihan Tuhan, iaitu Nabi SAW. Setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada malam ni. Maaf atas segala kekurangan, dan Allah beri kepada kita dapat berhimpun dengan orang-orang saleh di akhirat sentiasa, di dunia juga di akhirat. Ingat persahabatan itu memberi manfaat di akhirat. Masa abah dekat Jordan dulu, Tuan Guru selalu sebut, dia kata apa? Man kana minkum najian falyakhuz bi yadi ghairihi. Siapa yang ke akhirat nanti selamat, nanti tolonglah ambil tangan saya. Sebab bila kita nak lepas tiang sirat tu, naik dia 500 tahun, tegak dia 500 tahun, condong dia 500 tahun.
Bayangkan 500, 500, 500. Dahsyat lah. Jadi ada orang yang bergerak macam kilat, ada orang macam burung, ada orang berlari, ada orang berjalan, ada orang macam naik kuda, ada orang laju macam angin, ada orang lalu merangkak-rangkak jatuh dan mereka. Maka ulama-ulama Islam kata, siapa yang selamat ke akhirat, tolong ingat pada saya. Jadi tuan-tuan yang pernah dengar tazkirah saya pada waktu ni, tuan-tuan juga bertanggungjawab besok ke akhirat. Kalau tak jumpa saya, carilah saya. Mudah-mudahan itulah dia peringatan untuk sama-sama kita pada malam ni, dan doa yang telah dipelajari tadi kita amalkan. Lihat orang ditimpa musibah, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Amalkan doa ni. Bagi tuan-tuan yang belum dapat doa ni, tolong masuk ke Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Kat situ ada banyak doa yang dikongsikan, ada nota yang dikumpulkan. Masuk ke Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Free je masuk, tak kena apa-apa fee pun. Kat situ kita ada tukaran maklumat, ada doa-doa yang dikongsikan, ada nota-nota yang dikumpulkan oleh Ummu Fatih, oleh Ustaz Syafiq Murad, oleh Ustaz Zawi Ghazali, Ustazah Safi Sadiqin dan ramai lagi. Terima kasih. Kafa Akliyah, Awan Maliati. Ni sembang-sembang nak tidur dah malam ni. Moga tidur dengan iman, tidur dengan ihsan, tidur dengan taqwa. Baik, setakat ini saja dulu. Jumpa lagi pada waktu yang lain. InsyaAllah jika kesempatan esok kuliah subuh akan kita dengan sentiasa kira-kira jam 7 pagi. InsyaAllah. Baik, setakat ini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tangguhkan dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hayati Kamarudin. Boleh dengar tazkirah? Boleh dengar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.